Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat contoh bagi matematik data 3 bab 9 iaitu garis lurus. Okay, kalau kita lihat pada soalan ini, dia bagi tahu dekat kita ada garis lurus AB pada satah cartes. Dia nak kita cari kecerunan garis lurus AB. Okay, kalau dapat soalan macam ni, highlight dulu dia nak apa? Dia nak kecerunan. Lagi pada mana? Pada garis AB. Jadi cari mana dia A, mana dia B. Dekat sini A, dekat sini B. Okey. Kita ingat kecerunan. Formula dia apa? Kecerunan. Formula kecerunan ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini ialah formula kecerunan. Jadi dekat sini kita nampak ada Y2, Y1, X2, X1 kan? Kita tulis dulu mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Jadi dekat sini, mana-mana pun tak apa. Kalau nak tulis ini X1 pun boleh, ini nak tulis X1 pun boleh. Jadi dekat sini saya buatlah X1. Belakang ini ialah Y1. Yang ini ialah X2. Yang ini ialah Y2. Ingat, pasangan dia ialah X depan, Y belakang. Okey, kalau saya nak buat dekat sini X2, Y2 pun boleh. Kat sini X1, Y1 pun boleh. Tak salah. Jadi dekat sini kita ganti sahaja nilai Y2. Y2 dia ialah 3. Jadi kita tulis 3 tolak dengan Y1. Y1 ialah negatif 5. Tulis negatif 5. Dekat sini boleh ke tulis macam ni? Tak boleh. Kena letak bracket. Per dengan X2. X2 dekat sini ialah 6. Tolak dengan X1. X1 ialah 4. Sama dengan tekan kalkulator yang atas ni dulu. 3 tolak 5 kita akan dapat 8. 6 tolak 4 kita akan dapat 2. Buat 1 per 1. Jangan sibuk sangat nak tekan kalkulator. Okey, jadi dekat sini 8 per 2. 8 per 2 tekanlah kalkulator akan dapat 4 jawapan dia. Maka jawapan dia ialah D. Okey, ingat kalau soalan tanya kecerunan, tulis dulu formula kecerunan ni siap-siap. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Lepas tu bagi nama dia dulu. X1, Y1, X2, Y2. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 2. Okey, soalan 2 ni nampak susah kan? Tapi relax. Bawa bertenang. Baca slow-slow. Cari si penting dia. Rajah 2 menunjukkan 2 garis lurus PQ dan PT yang dilukis pada satu satah cartes. Satah cartes tu apa? Satah cartes tu inilah XY ni. Okey, lagi. P berada pada paksi Y. Okey, P ni atas paksi Y. Ingat tu. Diberi bahawa persamaan garis lurus PQ ialah Y sama dengan negatif 1 per 2X tolak 6. Jadi cari mana dia PQ. Ini kan PQ sini. Tulis dulu. Tulis supaya tak cuai. Y sama dengan negatif 1 per 2X tolak 6. Ini persamaan untuk PQ. Lagi, dia bagi tahu lagi. Koordinat T ialah 50. Tulis dalam rajah ni. Baru kita nampak dekat sini ialah 50. Soalan nak kita cari apa? Cari kecerunan PT. Dia nak PT ni. Penting ni perkataan PT. Jadi, mana dia garis PT ni tadi? PT. Highlight dulu. Ini ialah PT kan? Okey, ini ialah PT. Lepas tu saya bagi tahu tadi. Soalan nak apa? Soalan nak kecerunan. Tulis dulu formula kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini ialah formula kecerunan. Jadi, kita kena tahu mana dia Y2, Y1, X2, X1 kan? Okey.
Sekarang katakanlah dekat sini 5 ini saya nak bagi dia X1, kosong ni ialah Y1. Kita nak cari kecurunan garis PT, kita mesti tahu koordinat T dan koordinat P. Tapi koordinat P ni kita tahu tak? Kita tak tahu. Jadi kita kena cari dulu. Cari dulu koordinat P. Macam mana nak cari koordinat P ni? Dekat sini, P ini juga dia berada di atas garis lurus PQ. Dan juga PQ ini berada di atas paksi Y, di atas sini. Apabila di atas paksi Y, maka X nilai dia ialah kosong. Catat dalam buku, apabila titik di atas paksi Y, maka nilai X ialah kosong. Okey. P ini berada di atas persamaan Y sama dengan -1/2X tolak 6. Maksudnya ialah P ni atas garis merah ni, P ni juga atas garis biru ni. Dia share. P ni dia nak dua-dua. Jadi macam mana nak cari koordinat P? Tadi kita dah tahu kan, apabila atas paksi Y, nilai X dia kosong. Maka kita gantikan X ini dengan kosong. Jangan tulis anak panah kosong macam ni. Salah. Cara dia Y sama dengan -1/2. Tulis dalam bracket kosong tolak 6. Okey, lepas tu tekanlah kalkulator -1/2 bracket kosong tolak 6. Nanti akanlah dapat jawapan -6. Maka kita tahulah dekat sini ni ialah -6 nilai dia. Bila kita tahu dekat sini -6, maka koordinat P ni apa? Koordinat P ni tadi X dia mesti kosong kan? X mesti kosong. Jadi dekat sini kosong. Dekat sini Y dia ialah -6. Ingat -6 ni atas paksi Y. Jadi dia ialah Y. Okey, kita dah tahu dah ni. P 06. Maka dekat sini ialah X2. Dekat sini -6 ni ialah Y2. Jadi kita gantikan koordinat ini, nilai X dan nilai Y ini ke dalam formula kecerunan. Jadi saya tulis dekat sini, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 dia tadi ialah -6. Tolakkan dengan Y1 ialah kosong. Per dengan X2 ialah kosong. Tolakkan dengan X1 ialah 5. Jadi tekan kalkulator yang atas dulu. -6 tolak kosong, -6. Bawah pula kosong tolak 5, dapat -5. Tekan lagi kalkulator, -6 per -5 akan dapat -6/5. Jadi jawapan ni yang mana? Jawapan dia ialah D. Ingat untuk objektif ini kena ingat apa yang dia nak. Highlight dulu, cari maklumat dia dulu. Barulah dapat macam mana langkah dia. Sekarang kita lihat lagi contoh seterusnya. Soalan 3 ni dia dah bagi tahu PQ ialah garis lurus. Dia dah bagi P -7, Q -3, 12. Okey, dekat sini kita tahu tak koordinat P ni apa? Ini koordinat P ni apa? Dekat sini koordinat dia ialah -7. -7 apa? Dekat sini atas paksi X. Maka Y kosong. Ingat, atas paksi X, nilai Y dia kosong. Jadi soalan dia nak cari pintasan Y bagi garis lurus PQ. Mana P, mana Q? Ini P, ini Q. Okey, kita dah ada dah ni.
Jadi, dekat sini kita boleh cari dengan menggunakan persamaan garis lurus. Sebab apa? Sebab Y sama dengan MX tambah C ini ialah persamaan arm garis lurus. Okey, dekat sini M ini ialah kecerunan. C ini ialah pintasan Y. Jadi, boleh nampak kan dekat sini kita nak cari pintasan Y ni. Soalan suruh kita cari pintasan Y tadi. Okey, jadi macam mana kita nak? Okey, mula-mula kita cari kecerunan dulu sebab kita nak membentuk persamaan ni sebenarnya. Okey, kita cari mula-mula kita cari kecerunan ataupun M. Formula dia apa? Formula dia ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang mana X1, X2, Y1, Y2 mana-mana pun boleh. Antara yang ini dengan inilah, antara dua ni. Okey, saya letak yang ini X1 lah. Sini X1, jadi kosong ini ialah Y1. Negatif 3 ini ialah X2. 12 ini ialah Y2. Boleh tak kalau saya nak letak sini X1, Y1, sini X2, Y2? Boleh. Tak salah. Okey, jadi sekarang kita ganti nilai Y2, Y1. Y2 ialah 12. Tolak dengan Y1 ialah 0. Per X2 ialah negatif 3. Tolak X1 ialah negatif 7. Okey, ingat letak bracket. Sudah sampai sini, kita tekan dulu kalkulator yang atas 12 tolak 0, 12. Kemudian tekan kalkulator yang bawah negatif 3 tolak bracket, tolak 7 bracket. Kita akan dapat nanti 4. Kemudian 12 bagi 4 ialah 3. Ini ialah kecerunan. Kecerunan bagi garis PQ. Jadi saya tulis sini M, PQ. PQ ni kecil dekat bawah. Kita sudah dapat kecerunan. Step yang seterusnya ialah kita ganti nilai X dan Y. Okey, kita nak ganti nilai X dan Y yang mana? Yang P ini ke yang Q ini? Salah satu. Semua pun boleh. Nak ganti P, titik P pun boleh. Nak ganti titik Q pun boleh. Okey, jadi dekat sini saya nak ganti titik P. Okey, saya tulis sini P koordinat dia tadi negatif 7, 0. Ganti dalam mana? Ganti ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi dekat sini saya tulis Y sama dengan MX tambah C. Y, okey, ini kosong, inilah Y. Negatif 7 ini ialah X. Y ialah 0 sama dengan M. M kita cari tadi 3. Letak dalam bracket. X yang ini tadi negatif 7 tambah C. Kemudian tekan kalkulator. 0 ialah 0, 3. Ini bracket ini maksud dia darab. 3 darab negatif 7, negatif 21 tambah C. Kemudian dekat sini ada nombor, dekat sini ada nombor, sini ada C kan. Jadi kita nak pindahkan yang mana? Kita pindahkan nombor ini. Tinggalkan C seorang diri. Pindahkan negatif 21 ini ke kiri. Jadi dekat sini 0 kita tulislah 0. Ini tolak. Pindah ke kiri akan jadi tambah. Jadi dekat sini 0 tambah 21 sama dengan C. C ini tak bergerak. Jadi kita dapatlah 0 tambah 21, 21 sama dengan C. Okey. Kita dah tahu C ini tadi ialah pintasan Y kan. Jadi dekat sini automatik lah pintasan Y dia ialah 21. Maka jawapan dia dekat sini ialah D. Okey, dah siap untuk soalan 3. Sekarang kita lihat soalan 4. Dekat sini ada 3 garis lurus iaitu MN, AB dan juga PQ. Soalan A dia nak lengkapkan jadual. Kat sini garis lurus AB, kita nak cari kecerunan dia. Okey, dekat sini dah ada jawapan kan. Tapi macam mana nak dapatkan jawapan ni? Okey, kecerunan AB. Mana dia AB? Dekat sini. Ialah A, ini ialah B. Mula-mula tentukan koordinat. Ambil koordinat. Dekat sini, koordinat A ni apa?
Dekat sini baca dulu X ini ialah negatif 5. Dekat sini baca Y dia berapa? Dekat sini negatif 2. Koordinat B pula, baca dulu X 1, baca pula Y 4. Jadi formula untuk kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, dekat sini negatif 5 ini saya jadikan dia sebagai X1, negatif 2 ini ialah Y1, 1 ini ialah X2, 4 ini ialah Y2. Jadi sekarang kita gantikan Y2 dia ialah 4, tolak dengan Y1 dia ialah negatif 2, letak dalam bracket. X2 dia ialah 1, tolak dengan X1 ialah negatif 5, tulis dalam bracket. Okey, kemudian 4 tolak-tolak 2 kita akan dapat 6. 1 tolak-tolak 5 kita akan dapat 6. 6 per 6 ialah 1. Okey, ada lagi satu kaedah lain, okey, dekat sini, atau kaedah lain ini belajar masa form 2 tingkatan 2 punya. Okey, tingkatan 2, kita lihat dekat sini garis ini condong ke kanan, sengit macam ni. Bila sengit macam ni, nak cari kecerunan dia ialah Y per X. Ini Y itu apa? Y itu dekat sini, kita cari dulu garis AB yang kita nak carikan. Okey. Selepas itu, kita bentukkan segitiga daripada hujung sini sampai sini, B sini sampai sini. Nampak tak? Ini ada satu segitiga. Okey. Y ini ialah yang tegak ini. Yang tegak ni berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Pastikan dekat sini berapa? Satu kotak ni ialah 1. Berhati-hatilah. Okey, jadi dekat sini X ini ialah apa? X ini ialah yang melintang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak juga. Jadi dekat sini teruslah kira Y ialah 6, X dia ialah 6. 6 per 6, 1. Sama jawapannya dengan kaedah ini. Tetapi kalau exam SPM ataupun PT3, biasanya dia tak bagi yang mudah ini. Dia akan bagi kita kena guna formula ini. Jadi pendek ceritanya, formula kecerunan kena ingat yang ini. Ini sangat-sangat penting. Akan guna sampai bila-bila. Okey, jadi dah dapatlah untuk garis lurus AB, kecerunan dia 1. Sekarang kita lihat pula kecerunan bagi garis lurus MN. Okey, sekarang untuk garis lurus MN dan PQ ini saya akan bincang guna yang form 2 je lah. Sebab dekat sini kita tengok senang, ada kotak dekat sini kan. Tetapi kalau nak kira guna kaedah formula ini pun boleh. Jadi untuk garis lurus MN, kecerunan dia M ialah kecerunan MN ialah Y per X. Okey, sebab apa Y per X? Sebab garis MN ini juga condong ke kanan. Okey, lepas tu buat segitiga dekat sini, buat segitiga. Dekat sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, jadi 3. Sini 1, 2, 3, 3. Jadi Y dia ialah 3, X dia ialah 3. 3 per 3 ialah 1. Okey, dah siap untuk garis lurus MN. Sekarang kita lihat pula pada PQ. PQ dekat sini, bentukkan segitiga dulu. Okey, lepas tu kira kotak. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sini pun 4. Jadi kecerunan PQ ialah Y per X. Y ialah 4, tinggi dia 4. X dia ialah yang melintang ini 4. 4 per 4, 1. Okey, saya akan bincangkan juga kecerunan bagi tingkatan 2 ini dalam video yang lain. Kena lihatlah. Soalan B, bulatkan jawapan yang betul bagi melengkapkan inference. Inference tu maksudnya lebih kurang macam kesimpulan ataupun rumusan.
Dua garis lurus adalah selari. Dua garis lurus adalah selari. Maka kecerunan dia macam mana? Kalau garis selari, selari maksud dia garis dia macam ni. Sengit dia sama, condong dia sama, kecerunan dia sama. Jadi dekat sini ingat, kalau dua garis selari, kecerunan dia adalah sama. Jadi kita bulatlah jawapan dia sama. Maka tamatlah untuk soalan-soalan pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.